kena peringat balik punca dia tu. Orang kata orang Indon kata share lock. Share location balik. Tu analogi dia. Kena share balik location. Sebab kalau tak share balik, tak tahu duduk kat mana. Asal kita belajar dulu, konsep umum dia, bahwasanya setiap isim mausul wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Dia melazimi kena ada silah. So silah ini disebut silatul mausul. Artinya silah ataupun penghubung bagi isim mausul itu. Kenapa? Apa peranan silah mausul? Peranan silah mausul ni kita sebut dah dulu, li raf'il ibhami minal mausul, untuk angkat kesamaran daripada isim mausul. Ataupun dalam kitab yang lain disebut dia sebagai jumlatun mubayyinah ataupun jumlatun muwaddihah. Itu konsep dia. Kan? Dalam silah mausul itu ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Sebelum ni kita nak bagi contoh tu hanyalah huwa tu ialah ketika mana marfu'. So artinya dia ialah mubtada. Mana mubtada pun orang sebut, dhamir pun orang sebut, aid dhamirun au aidun ya'udu ila al-mausul pun orang sebut. Lagi satu orang sebut apa? Sadrus silah pun orang sebut. Jadi 4-5 nama, jangan keliru. Jadi banyak nama, 4-5 nama. Jadi duduk bincang hadaf benar-benar tu. Mbak. Kemudian kan, bila sampai di satu tempat bertembunglah dengan ayu. Baik, yang tu biarlah anda tak cerita balik dah, pegang yang tu dulu konsep dia. Maknanya silatul mausul dengan isu nak buang dia tu, nak hadaf. Tapi dia tak ceritalah kan. Cuma dibahagikan secara lebih spesifik sebelum ini. Ada isu dengan ayu dengan ghair ayu. Ayu yang mausul tu. Maksudnya, kalaulah huwa yang menjadi sadrus silah ataupun aid yang kembali kepada mausul itu, dia dimahdhufkan dengan isim mausulnya yang ayu. Ayu tu. Ayyuhum huwa tu tak ada. Ayyuhum asyaddu. Walaupun silah mausulnya pendek. Kenapa yang berhubung kait dengan isim mausul ayyu walaupun silah mausulnya pendek? Ayyuhum asyaddu. Sadrus silah dia, dhamir dia, aid dia boleh dibuang. Sebab apa? Kerana kata ulama, kata Ibnu Hisham dalam kitab-kitab dia yang lain, ayyu mulazimun lil idafah. Ayyu itu dia mulazamah bagi idafat. Sedangkan isim mausul yang ghair ayyu, dia tidak mulazim lil idafah. Sebab itu, kalau dengan selain ayyu, boleh dibuang huwa, tapi dengan syarat silatul mausul itu panjang. Sejauh mana dhabit kata panjang itu? Nanti dia akan tunjuk dalam contoh. Baik, sekarang kita dapat dah poin. Baik, sekarang kita masuk baca di sini. Nanti combinekan dengan maklumat yang ana dah bagi ni di mukadimah ni. Baik. Wa asyara biqawlihi wa abaw ay yukhtazala in salaha al-baqi liwaslin mukmilin. Kalau kita faham makna daripada bait ini, enggan mereka itu ay orang Arab lah cara umumnya, ataupun an-nahwiyun lah. Ay yukhtazal ni apa makna? An yuhdhaf, bahawa dihadafkan. Hadafkan apa? Hadafkan aid ataupun dhamir ya'udi ilal mausul tu bila dia yang mereka tak nak ni. Tadi kita dah bincang kata boleh buang. Kalau dengan ayu walaupun silatul mausul pendek. Kalau dengan selain ayu syarat silah mausulnya panjang. Tapi di sini dia kata dia tak mau buang apabila berlaku satu fenomena ini. Tu poin dia, pegang yang tu. Apa dia fenomena ini? In salahal baqi liwaslin mukmilin. Jika seandainya
Yang baki setelah mana aid. Baki setelah mana isim dhamir itu, dia boleh menjadi satu ayat yang lengkap, ataupun dalam bahasa Arab disebut innaha jumlatun kamilah. Dia ayat yang sempurna. Bila dia ayat yang sempurna, huwa tak boleh buang dalam konteks mubtada khabar. Dalam konteks aid itu ialah mubtada khabar. Dia tak boleh buang huwa, wajib ada. Baik itu wa abau ayukhtazal. Kita tak akan faham lagi ni sebab kita belum sampai contoh. Nanti tengok contoh. Ila anna, kepada bahawa syarat hadfi sadri silati. Nampak? Sekarang dia isunya dah berlawan. Tadi duk bincang buang sadrul silah. Sekarang dia nak cerita syarat nak hadaf sadrul silah ni, syarat dia alla yakuna ma ba'dahu, bahawa tidak adalah barang yang setelahnya. Nya itu dhamir rajuk kepada aid. So dalam hal ini ialah huwa. Sebab kita tengah bincang dhamir aid yang berbentuk marfu'. Huwa tu, huwa. Ba'dahu, ma ba'dahu, hu tu kembali kepada huwa. Itu silap itu. Kalau kemarin, kalau ada ustaz sebut mausul, silap. Bahawa tidak adalah barang yang setelahnya, nya itu nya aid ataupun dhamir tu salihan li ayyakuna silatan. Boleh menjadi bahawa adalah ia menjadi silah mausul yang lengkap. Syaratnya begitu. Baru boleh buang sadrul silah. Kan? Allah tu, arti negatif tu alla yakun. Artinya kalau silatul mausul dia lengkap, huwa tak boleh buang. Aid dia tak boleh buang. Kama idza waqa'a ba'dahu jumlatun. Ini contoh. Seperti mana apabila telah terletak yang setelahnya itu jumlah. Dia ulang lagi. Setelahnya ba'dahu, hu ialah dhamir huwa ataupun aid. Yang nak kembali kepada mausul tu satu jumlatun yang lengkap. Contoh, ja'al ladzi huwa abuhu muntaliqun. Okey, dalam contoh ni mana satu aid? Huwa. Lepas huwa, jumlah dia kamilah ataupun tidak? Kamilah. So bila dia jumlah dia kamilatun, lengkap, huwa tak boleh buang. Itu nak abang yang tu. Sebab apa tak boleh buang? Ada illah dan ada sebab. Limadha la tuhdhaf al-aid? Idza kanatil jumlah salihah li ayyakuna silah. Pasal apa huwa tak boleh buang? Aid tu tak boleh buang. Apabila ayat yang setelahnya itu ayat yang jumlah kamilah, ayat yang lengkap. Kalau kita buanglah semua, kita kata abuhu muntaliqun. Ada tak mubtada dan khabarnya? Ada lah. Ayat lengkap. Abuhu muntaliqun. Sebab kita nak cerita benda bapaknya itu telah pun bertolak pergi. Kena asinkan. Okey. Jumlah ni dia al-masalah muaqqadah. Muaqqadah qalilan walakin insya-Allah mafhum, boleh difahami. Walaupun agak complicated sikit tapi boleh difaham. Baik. Ataupun huwa yantaliqu, maknanya ja'al ladzi huwa yantaliqu. Huwa yantaliqu. Jadi huwa tak boleh buang. Ini ialah contoh idza waqa'a ba'dahu jumlatun. Apabila terletak setelahnya nya apa dia? Aid dhamir huwa tu. Sekarang fokus kepada dhamir huwa kerana kita sedang membicarakan dengan contoh yang hanya dalam bentuk marfu' saja. Kan? Boleh faham tu? Jadi wajib huwa tu tak boleh buang. Sebab huwa tu idza taqsuduhu, maksudnya li'annahu, kalau kita nak buang tak boleh sebab apa? Li'annahu la dalilun alaihi wa anta tuqsiduh. Kerana kalau kita buang tak ada bukti, sedangkan kita maksudkan dia. Apa dalam bahasa Melayu kalau kita nak faham? Kan? Kita maksudkan dia. Katalah ayat ja'al ladzi huwa abuhu muntaliqun tu telah datanglah oleh orang yang huwa dia. Sebab itu huwa tu anta tuqsiduh, kita maksudkan dia. Naqsiduhu, kita maksudkan dia. Kalau kita buang tak ada dalil lah. Kata kita tu fokus kepada dia.
Sebab itu dia ada elemen huwa tu yang wajib ada, tak boleh buang. Dia ada elemen daripada Arab, bahasa Arab dia kata fihi hasrun. Padanya ada unsur menghinggakan. Wa fatab'an al-hasru wa huwa aqwa, lebih kuat. Telah datanglah oleh orang yang dia ialah bapaknya yang tolak pi tu. Dialah, dia kita maksudkan dia. Kalaulah kita tak buh huwa, ada banyak lelaki. Lelaki mana yang datang? Ja'al ladhi abuhu muntaliqun, jadi tak kuat. Tapi kalau kita sebut ja'al ladhi huwa abuhu muntaliqun, huwa tak boleh buang sebab jumlah abuhu muntaliqun itu jumlatun kamilah. Sebab li'annahu la dalilun alaihi. Kalau kita buang tak ada bukti, tak ada dalil. Walhal nahnu naqsiduhu. Kita maksudkan dia. Tu jadi gitu. Faham pegang yang tu lah. Sebab itu dalam matan dia sebut fal hadfun nazrun wa abaw ayukhtazal in saluhal baqi liwaslin mukmilin. Ini tak boleh buang. Baik. Teruskan lagi dulu. Aw dharfun aw jarrun wa majrun tamman. Ataupun yang menjadi silah masulnya ialah zaraf dan jar majrur yang tam. Jangan lupa bila sebut zaraf ataupun jar majrur. Apa masalah zaraf dengan jar majrur ni dalam nahwu? Setiap jar majrur ialah zaraf dan tak semestinya zaraf ialah jar majrur. Dia pergi begitu. Dia ada elemen tu. Setiap zaraf mazruf ialah setiap jar majrur termasuk dalam zaraf, tapi tak semestinya zaraf ialah jar majrur. Pasal apa? Kan? Sebab apa? Dia ada elemen mengejarkan zaraf tu. Baik, yang tu kita cerita lain lah. Dan jangan lupa bila sebut zaraf ataupun jar majrur, apa yang kita telah sebut sebelum ini yang dikatakan dhabit kepada kedua-duanya mesti tam. Tam ni idza ulliqa bil kaunil am afada ma'nan. Kalau kita ta'liq, hubungkan tempat ta'alluq dia dengan al-kaun al-am saja, tak perlu dengan perbuatan yang khusus. Contohnya percaya ke apa, cukup memadai yakunu. Kan? Contohnya macam ni, ja'al ladhi huwa indaka. Jadi indaka idza ulliqa bil kaunil am dengan al-kaun yang umum sekalipun afada ma'nan, maka dia kira tam. Nahwu seumpama ja'al ladhi huwa indaka, telah datanglah oleh orang yang dia ialah indaka. Indaka ialah zaraf tam, zarfun tam, ay idza alqa bil kaunil am afada ma'nan. Jadi huwa tak boleh buang. Sebab apa? Tu. Dia kira seolahnya indaka itu kalau ditakdirkan dia menjadi jumlah kamilah. Yakunu indaka adalah dia huwa itu di sisi kamu. Telah datanglah ja'al ladhi, telah datanglah orang yang huwa itu dhamir ya'udu 'ala alladhi, 'ala al-mausul, menjadi aid, menjadi mubtada, khabar, dhamir ya'udu 'ala al-mausul. Telah datanglah oleh orang yang dia ialah dia alladhi indaka, yakunu indaka. Jadi huwa tak boleh buang. Sebab dia kira jumlah kamilah. Dalam konsep tadi yang jumlah tu jumlah kamilah. So kalau zaraf ataupun jar majrur dia kira tam. Sebab kita boleh takdirkan sekadar bil kaunil am afada ma'nan. Dia kira lagu tu. Mana takdirnya berbeza. Au huwa fid dar, sama. Fa innahu la yajuzu fi hadhihi al-mawadhi'. Maka sesungguhnya tidak haruslah pada tempat-tempat yang dinyatakan ini, tidak harus apa? Hadfu sadrus silati, oleh menghadaf sadrus silah. Fala taqulu ja'al ladhi abuhu muntaliqun. Buang huwa tak boleh. Ana ulang lagi dhabit dia. Limadha la tuhdhaful a'id idza kanat al-jumlah kamilah. Kan? Di ayakuna silatan. Sebab apa? Sebab li'annahu la dalilun alaihi, tak ada dalil, tak ada bukti kata kita buang dia. Wa anta tuqsidu, kalau buang sedangkan kita fokuskan kepada dia.
Tak boleh. So kena ada. Baik. Tak boleh kata begitu. Ja'alladhi abuhu muntaliqun, salah. Ta'ni alladhi huwa abuhu muntaliqun. Sudah tentu kalau kita compare dua, kita tengok dua. Antara ja'alladhi abuhu muntaliqun dengan ja'alladhi huwa abuhu muntaliqun, mana lagi kuat? Yang ada huwa lah. Sebab dia ada elemen hasrun. Fihi hasrun, fatab'an al-hasru aqwa min ghairil hasri. Hasru tu menghinggakan, memfokuskan kepada huwa. Ja'alladhi huwa abuhu muntaliqun dengan ja'alladhi abuhu muntaliqun, dia agak umum. Faham? Masalatun mu'aqqadatun khalilan walakinahu insyaAllah mafhum. Boleh difahami. Tengok dia kata apa? Li'annal kalama, ada yang sangkut kan? Hari ini alhamdulillah laju boleh masuk bekah. Hari ini kita pintu satu kita ramai, link satu, link dua kurang. Li'annal kalama, kerana kalam yatimmu dunahu, dah lengkap dah tanpanya, tanpa huwa. Jadi tak boleh lah. Fala yudra ahudhifa minhu syai'un amla, maka kalau kita buang, kita tak tahu mana satu yang dibuang, sesuatu yang dibuang, mana satu yang dibuang darinya ataupun yang tidak dibuang. Akhirnya kena letak. Hukumnya begitu. Jadi kembali rujuk balik kepada matan. Wal hadfu nazrun wa abaw ayukhtazal in saluhal baqi li waslin mukmilin. Okey, teruskan lagi. Wa kadza baqiyatul amthilati. Nanti tak sampai lagi. Itu untuk fi halatir raf'i, marfu'an, untuk dhamir yang marfu'. Ini akan datang dhamir mansub, dhamir majrur. Tunggu. Wa kadza, dan demikianlah. Baqiyatul amthilatil madhkurati, baqi contoh-contoh yang telah disebutkan. Wala farqa fi dhalika, dan tiada beza pada yang demikian itu. Baina ayyin wa ghairiha, antara mausul ayyin dan selainnya. Ini kata siapa? Kata kata Ibnu Aqil, afwan. Fala taqul, sedangkan ini tidak dijelaskan oleh Ibnu Malik. Ibnu Aqil menjelaskan tidak ada beza isu ini sama ada dengan isim mausul yang ayyu ataupun ma'a ghairiha, ghairi ayyi. Fala taqul, kamu tak boleh juga sebut yu'jibuni ayyuhum huwa yaqum. Pada jumlah ini yu'jibuni ayyuhum huwa yaqum tu kamu sebut begini, yu'jibuni ayyuhum yaqum, tak boleh kata dia. Nampak? Mana tak boleh buang sadrus silah huwa tu. Li'annahu la yu'lam al-hadfu, kerana tidak diketahui mana yang dibuang, mana satu yang dibuang. Dia kena ada lah. Jadi dia sebenarnya mafhum bil aksi. Faham cara terbalik. Kita tak boleh faham cara betul itu. Wala yakhtassu hadha al-hukmu bid-dhamir idza kana mubtada'an. Nampak tak? Tadi dia duk terang ni hanya contoh dhamir apabila dia dalam bentuk mubtada'. Jadi kita ceritanya huwa lah. Maka dia menyebut, Ibnu Aqil menyatakan hukum ini tidak sekadar khusus kepada hukum dengan dhamir apabila ia dalam bentuk mubtada'. Maknanya apa? Bimakna hadhil qa'idah laysat khassah bil mubtada' faqat lah. Bukan khusus kepada mubtada' sahaja. Bal ad-dhabitu annahu, bahkan dhabit. Ni dhabit ni maksudnya apa poin hak sebenar hak dia nak cerita ni, annahu, bahwasanya mata ihtamal al-kalamul hadfa wa adamahu, apabila ihtimal sesuatu kalam itu akan hadaf dan tak hadaf. Adamahu, tidak hadaf. Al-hadfa wa adamahu lam yajuz hadful aid, maka ketika itu tidak haruslah menghadafkan aid. Tidak harus, artinya tidak boleh, tidak harus menghadaf lam yajuz hadful aid, tidak haruslah oleh menghadafkan aid. Wa dzalika, dan yang demikian itu, kama idza kana fi silati dhamirun ghairu dzalika dhamiril mahdhuf salihun li'audihi 'ala al-mawsul. Maknanya isu ini bukan sekadar berlaku dalam dhamir yang berbentuk marfu'.
Kalaulah contoh yang kita akan tengok ini adalah contoh dalam bentuk yang mansub. Contohnya apa dia? Nahwu, nah, jaa alladhi darabtuhu fi darihi. Jaa alladhi darabtuhu fi darihi. Jadi, dalam jaa alladhi darabtuhu, hu itu ialah dhamir mansub fi mahalli nasbin tu. Telah datanglah oleh orang yang telah memukul oleh aku akannya alladhi. Patah lagu tu, patah balik lagu tu. Fi darihi padanya. Ada dhamir yang nak kembali kepada alladhi. Kan? Untuk contoh ini, fala yajuzu, maka tidak haruslah hadful ha, oleh menghadafkan ha min darabtuhu. Nampak tak? Sebab itu tadi wala yakhtassu, kata Ibn Aqil atas sekali tadi ni, untuk cetak yang inilah, hadzal hukm bidhamir idza kana mubtada'an. Bukan yang tu saja kata dia. Maknanya kalau khas untuk dhamir ataupun aid yang dalam bentuk mubtada' tu, iaitu huwa, bukan yang tu saja. Itu ketika marfu'. Adapun yang ini ketika mansub, termasuk juga, maknanya tak boleh hadaf juga. Jadi untuk contoh jaa alladhi darabtu fi dari, kita tak boleh buang ha darabtuhu, fala taqulu, maka kamu tak boleh sebut, tak boleh kata jaa alladhi darabtu fi darihi. Sebab apa? Li'annahu la yu'lam al-mahdhuf, kerana kita tak tahu mana yang dihadafkan, yang dibuang. Jadi kena dia tu kena ada, peranan dia kena ada. Dengan sebab-sebab illah yang kita sebutkan tadi. Baik. Mana wabihadha okey. Dalam PDF ni susunan dia lain sikit. Dalam kitab yang di depan ana, dia buat perenggan baru. Ini pun dia lah perenggan baru lah. Wabihadha yadhharu laka ma fi kalamil musannif minal iham. Dengan ya lah, bukan minal ibham, minal iham. Iham ni wahmun. Kesamaran, benar iham. Soalnya kalau kita lihat dalam Mu'jam Ma'ani, al-iham ni makna dia musannif ya'ti bilafdhin yuhimu ma'nan. Dia bawa satu isu, memberi faham satu maksud. Walakin maksud dia, kefahaman dia lain. Kan? La yuradu, la yurad, ma'nan la yurad. Wa innamal murad ma'nan akhar. Itu makna al-iham, wahmun. Jadi statement begini ialah dipanggil al-i'tiradat ataupun al-intiqadat. I'tirad ni ibarat kitab lah. I'tirad artinya i'tirad Ibnu Aqil ala kalamil musannif. Bangkangan Ibnu Aqil atas kalam musannif. Mari budak abad lah. Ini antara bentuk i'tiradat ataupun al-intiqadat. Wa bihadza, dan dengan ini, yadhharu laka ma fi kalamil musannif minal iham. Zahirlah bagi kamu barang yang pada kalam ataupun kata-kata musannif itu, statement musannif itu ada berbentuk wahmun. Tak clear. Fa innahu, maka sesungguhnya ia musannif lam yubayyin, tidak menjelaskan, annahu mata salaha ma ba'da dhamir, bilakah sesuai, salahannya sesuai barang yang ma ba'da dhamir, setelah dhamir huwa tu, li ayyakuna silatan la yuhdhafu, bahawa adalah ianya menjadi silah ataupun jumlah kamilah, la yuhdhafu, yang boleh tak dibuang, tak dihadaf, yang bukan boleh, yang tak boleh dibuang ataupun tak dihadaf huwa tu. Ada tak terangkan. Adakah sawa'un akana dhamir marfu'an, sama ada dia tu dhamir marfu', macam huwa yang kita buat jelaskan sebelum ni, sebagai dhamir marfu' tu dia sebagai mubtada', au mansuban, dia tak terangkan, ataupun mansub, au majruran, ataupun dia dhamir majrur. Nampak tak? Zahir macam ada kekeliruan, sebab yang diterang hanyalah dhamir marfu'. Maka dilengkapkan, disyarahkan oleh Ibnu Aqil, dia menimbulkan wahmun tadi ni untuk dia kukuhkan balik isu. Kan? Wa sawa'un akana al-mawsulu ayyan am ghairaha. Dia tak terang pun. Dan sama adalah isim mausul itu ayyan ataupun selainnya, selain ayyan, ghair ay. Bal, bila kata bal lil idrab al-intiqali, isu sebelum dengan selepas berbeza.
Selalunya digunakan yang selepas lah. Bal bahkan rubbama barangkali yushi'ru zahiru kalamihi memberi maklum, memberi rasa oleh zahir kalamnya kalam musannif bi annal hukma bahwasanya hukum itu makhsusun bid dhamiril marfu', hanya khusus dengan dhamir marfu' saja. Zahir kalam musannif kata Ibnu Aqil begitu. Kan? Wa bi ghairi ayyin minal mausulat, dan dengan selain daripada isim mausul ai minal mausulat di kalangan isim-isim mausul. Mana dengan ai, selain ai sahaja. Bi ghairi ai. Maknanya dengan ai tidak berlaku yang ini. Itu zahir kalam musannif. Lianna kalamahu, dia kukuhkan lagi Ibnu Aqil ni. Kerana kalamnya fi dzalika, pada yang demikian itu. Kalam siapa? Kalam Ibnu Malik pada yang demikian itu. Demikian itu ibarat kitab ni marji' dia ialah maknanya dia nak cerita. Ibnu Aqil kata Ibnu Malik ni dia duk cerita tentang contoh fil mubtada wa fi ghairi ai saja. Pada mubtada dan pada selain ai saja yang duk hadaf aid ni. Nampak? Wal amru laisa kadzalik. Walhal urusan bukanlah seperti yang demikian itu. Demikian itu apa? Duk cerita hukum hadaf silah aid daripada silah ni hanyalah pada bab mubtada yang merupakan ketika marfu', dan pada selain ai bukan hak tu saja. Wal amru laisa kadzalik. Tu panjang dia nak kena ibarat tu. Bal la yuhdhafu ma'a ai, bahkan isu tahdhaf ni ma'a ai pun, dengan ai pun dia tak boleh hadaf juga. Sekiranya apa? Ma'a ai wala ma'a ghairihima, dan berserta dengan selain daripada kedua-duanya. La yuhdhaf ma'a ai wala ma'a ghairihima, dan dengan serta kedua-duanya. Dengan apa? Ai dan juga ghair ai. Bila mata salaha ma ba'dah li ayakuna silatan, apabila kalimah setelah aid itu kan mata salaha ma ba'dah li ayakuna silatan, menjadi silah yang berbentuk jumlah kamilah kama taqaddama. Ada elemen itu tak kira dengan ai ke ma'a ghairi ai ke, dia tak boleh dihadafkan aid ataupun dhamir. Itu maksud dia. Mudah-mudahan boleh dipahami. Nahwu, contohnya ja'al ladzi huwa abuhu muntaliqun, huwa tak boleh buang sebab jumlah setelah huwa jumlatun kamilah. Wa yu'jibuni, itu contoh ma'a ghair ai. Ghair ai alladzi itulah. Wa yu'jibuni ayyuhum, ini contoh ma'a ai, dengan ai. Dan mengkagumlah oleh orang yang mereka itu huwa, dialah bapaknya Ayu muntaliqun, itu ma'a ai, tak buang juga huwa, lianna silatul mausul jumlatun kamilah wa kadzalikal mansub. So dua contoh ini contoh yang marfu'. Sebab apa marfu'? Sebab menjadi fa'il. Ayyub menjadi fa'il bagi yu'jibu. Tu. Ayu tu. Nampak? Dia tak boleh buang. Allazi pun menjadi fa'il bagi ja'a. Telah datanglah oleh orang yang telah mengagumlah akan aku. Oleh orang yang mereka itu. Nampak? Itu fi halatir raf'i. Faham ini sekarang ni? Wa kadzalikal mansub wal majrur. Demikianlah juga dengan keadaan mansub dan majrur. Sebab itu ana jarang berjumpa dalam kitab syarah Ibnu Aqil ni musannif ataupun syarih ini dia begitu itnab wa atnaba fil kalam, dia cakap banyak peram ini sampai semuka setengah dia terangkan. Kenapa? Isu ini sangat berbelit-belit untuk difahami. Yang lain tu sikit-sikit ya. Lepas tu dia umai matan, umai dalil, umai syair. Yang ni panjang, agak panjang setakat lah ni lah, ke depan Allahu'alam lah. Dia nak terang kita bagi faham tu. Baik, tengok. Ketika mansub dan majrur, nahwu, contoh dia. Ja'anil ladzi darabtuhu fi darihi. Telah datanglah akan aku oleh orang yang darabtuhu, memukul oleh aku akannya, huwa, tak boleh buang. Fi darihi.
Wa marartu billadzi marartu bihi, ini ketika majrur, tak boleh buang. Wa yu'jibuni ayyuhum darabtuhu fi darihi wa marartu bi ayhi marartu bihi fi darihi. Sama ada ma'a ai atau ma'a ghair ai. Contoh dia bagi complete. Isunya bukan dengan ai ataupun ghair ai, dengan mubtada atau apa? Isunya ialah kalau sekiranya setelah dhamir itu, setelah aid itu, dia punya silatul mausul dia jumlatun kamilah, aid tak boleh dibuang isunya. Isunya kita nak buang. Kalau ada yang tu, aid tidak boleh dibuang. Wujuban. Ibn Malik dia tak lengkapkan gitu. Dia banyak zahir kalam musannif ni ada yang wahmun. Maka itulah dia peranan orang yang datang setelahnya ataupun anak muridnya untuk mensyarah, main daman kemudian lagi tahqiq lagi. Bagi betul. Bahkan tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid yang banyak mentahqiq kitab-kitab ni, dia pun ada juga komplain Ibnu Aqil, yang Ibnu Aqil tu komplain Ibnu Malik. Sebab dia mai kemudian ni dia nampak benda yang orang zaman dulu tak nampak. Bukan komplain mengatakan mereka silap, tidak. Jadi semua benda ilmu kena nyatakanlah, bukan berarti kawan itu salah. Dia ada hujah dia. Kan? Macam dalam mazhab lah, kenapa ada 4 mazhab? Bukan mazhab yang bertentangan pendapat dengan mazhab yang lain itu dia tersilap, dia ada hujah dia. Masing-masing ada hujah lah. Wa asyara biqaulihi, dan telah mengisyaratlah dengan kata-katanya. Siapa dia ni? Ibnu Malik dalam matan tu. Wal hadfu indahum katsirun munjali ila akhirih akhiril bait. Yang ni apa dia cerita pula? Ilal aidil mansubi, kepada aid yang berbentuk mansub. Ini masuk bab lain secara khusus. Wa syartu jawazi hadfihi, dan syarat harus menghadafnya aid al-mansub an yakuna muttasilan mansuban bi fi'lin tamin au bi wasfin, bahwa adalah ia aid mansub itu berhubung dengan fi'ilnya. Dia mesti berhubung. Artinya kalau dhamir munfasil tak termasuk. Ini mesti dhamir muttasil, lagi pula mansuban, dia dalam bentuk mansub. Bila dalam bentuk mansub, artinya dia menjadi maf'ul bih. Mansub itu pula bersyarat bi fi'lin tam, dengan fi'il tam. Fi'il naqis tak boleh, kana tak boleh. Au bi wasfin, kalau bukan dengan fi'il tam, mesti dengan sifat wasfin. Artinya bi wasfin ini dengan isim fa'il. Contoh dia nahwu ja'a alladhi darabtuhu, telah datanglah oleh orang yang darabtuhu, memukul oleh aku akannya. Jadi dhamir hu tu, dhamir tu lengkap tak syarat apa yang disebut? Syarat dalam matan tu. Wal hadfu indahum kathirun munjali fi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. So dalam contoh ja'a alladhi darabtuhu ialah lengkap. Cuba kita lihat apa yang lengkap. Pertama, dhamir mansub itu aidnya ialah berhubung. Nampak tak berhubung dengan fi'il? Darabtuhu. Yang kedua mansub tak? Mansub. Fi'il dia fi'il tam atau naqis? Fi'il tam, iaitu daraba. So, boleh buang ke tak? Boleh. Itu syartu jawazi hadfihi. Boleh, ni cerita boleh buang. Dalam contoh yang seterusnya, walladhi ana mu'tikahu dirhamun. Artinya, ja'alladhi, telah datanglah oleh orang yang apa? Ana mu'tikahu, akulah orang yang beri akannya. Ini apa syarat dia? Dhamir berhubung tak? Berhubung. Ketika nasab tak? Nasab. Fi'il tam kah ataupun sifat? Sifat. Sebab apa? Isim fa'il. Mu'tikahu dirhamun. Fayajuzu hadful ha min darabtuhu. Maka haruslah oleh menghadafkan ha daripada darabtuhu. Fataqulu, kamu sebut ja'al ladhi darabtu. Boleh. Nampak?
Wa minhu qawluhu ta'ala, dan sebahagiannya ialah contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni, tinggalkan aku, wa man khalaqtu, kalau takdir asalnya wa man khalaqtuhu. Wa man khalaqtuhu. Dhamir tu harus dibuang. Harus dibuang sebab apa? Syaratnya lengkap. Dhamirnya berhubung dengan khalaqa. Kemudian mansub dengan fi'lin tam, bi fi'lin tam. Satu. Surah Al-Mudaththir ayat ke-11. Wa qawluhu ta'ala, dan firmannya, firman Allah Ta'ala, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulah. Rupanya tuan-tuan dan puan, cuba tengok. Kita dah baca ayat Quran sebelum ni penuh dengan al-hadfu wa taqdir. Rupanya ada dhamir di situ. Baru tahqiq betul, kita baca tu baru faham betul-betul. Ada buang, ada bubuh. Nampak? Khalaqtu wahida, khalaqtuhu wahida. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulah, takdirnya ba'athahu Allahu rasulah. Ini ingat, ini dalam isu lain. Asyah tadi dia punya kaedah, ini nak cerita harus buang. Hak tadi cerita tak boleh buang. Tu jangan sesat jalan. Baik, pasal apa di sini boleh buang pula? Cara nak ibarat kitab tu lain. Cara nak ibarat kitab tu jadi lain. Bila boleh buang, bila boleh buang, ada sangkut tak? Okey, dah masuk semua. Biar cuba tengok ni. Ahadzal ladzi, adakah ini alladzi ba'atha Allahu rasula, adakah kerana ini telah mengutuslah dia Allah akan rasul. Asalnya takdirnya ba'athahu Allahu rasula. Sebab apa? Dalam bahasa Arab disebut idtiraruka ila taqdir ad-dhamir. Terpaksanya, perlunya kamu kepada mentakdirkan dhamir. Mana kita takdirkan ba'athahu, kan? Kita perlunya untuk mentakdirkan dhamir tu dalilun ala jawazi hazfihi. Dalil kata dia boleh dihadzaf. Sebab kita perlu kepada mentakdir dhamir. Kalau nak takdir dhamir mesti benda yang boleh hadzaf, yang tidak wujud. Makanya jadinya, kan, kalaulah kita istighna an taqdir ad-dhamir, kan, kalau kita tak perlu mentakdirkan dhamir, apa yang berlaku? Wajaba zikrud dhamir, wajiblah sebut dhamir. Oleh kerana kita berhajat perlu takdirkan kepada dhamir, maka haruslah kita buangkannya. Faham tak mafhum sebaliknya? Jadi kita kena tahu lah benda itu duduk di kita. Kan? Contoh macam contoh yang kita sebut tadi. Kan? Contoh yang kita baca tadi. Ja'al ladhi huwa abuhu muntaliqun tu. Kalau kita tak masukkan, sebab itu dalam kitab yang lain, idza tuqsiduhu ataupun idza taqsuduhu, bila kamu maksudkan nak kata macam tu. Kalau kamu tak maksudkan, ja'al ladhi abuhu muntaliqun pun boleh. Kita tak masukkan elemen hasrun itu, menghinggakan tu, ja'al ladhi huwa abu tu, kita tak nak kata dia. Maknanya kita nak bagi terawang, nak bagi orang confuse. Ja'al ladhi abuhu muntaliqun. Bila kita maksudkan, kita nak buat macam tu. Ini ayat-ayat biasalah. Kalau ayat Quran tak bolehlah kita macam tu. Tetapi dari sudut qiyas, kenapa harus dibuang dhamir pada ja'al ladhi darabtu? Sebab kita tengok contoh yang biasalah, ja'al ladzi darabtu, kan? Kita asalnya ja'al ladzi darabtuhu. Sebab apa? Dhabit dia idtiraruka ila taqdir ad-dhamir, keperluan kita untuk mentakdirkan dhamir, dalilun ala jawazi hadfihi, dalil bukti kepada harus buang dia. Sebab kalau kita tak perlukan takdir, kan, kita terkayalah di mana mentakdir, mesti wajib sebut dhamir. Dah tak perlu takdir, dia kena ada. Tapi oleh kerana kita perlu takdirkan dia, mafhum bil aksi. Itulah kalau orang tanya pasal apa jadinya ni, itulah dia keistimewaan bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa yang lain. Ana ulang lagi banyak kali lah, laulal hadfu wat taqdir la fahimal himar. Spesialnya bahasa Arab ni dia ada al-hadfu, dia ada at-taqdiru, dia ada
Begitu keadaan benda-benda yang tak wujud dalam benda-benda yang lain yang berbentuk tersembunyi. Explicit, implicit tu. Boleh? Wat taqdiru at-taqdiru khalaqtuhu wa ba'athahu. Takdir dua ayat Quran tadi. Lengkap. Langsung. Wa kadzalika yajudu hadful ha'i min mu'tikahu. Yang lepas contoh tu. Dan demikianlah harus oleh menghadafkan ha daripada ayat contoh mu'tikahu fataqul alladhi ana mu'tika dirhamun. Ja alladhi ana mu'tika asal mu'tikahu. Pasal apa boleh buang? Tu dalam matan kata wal hadfu indahum kathirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narjuha. Wa minhu dan di antaranya contoh boleh buang dhamir pada fi'il yang tam ataupun wasaf tetapi syarat dan juga syaratnya muttasil ialah qaulu syair mallahu mulika. Jadi syahidnya ialah pada mulika tu. Jadi hu dibuang, nampak? Allah tu mubtada, mulika khabar. Mulika khabar. Asal dia mulikahu. Tidaklah bermula Allah itu ialah orang yang mulikahu, memelihara kamu, menjaga kamu, memberikan kamu nikmat. Mulikahu fadlun, nikmat. Fahmadanhu bihi. Maka pujilah dia sungguh-sungguh. Nampak tak? Itu apa dia tu? Tunun apa? Nun taukid. Pujilah akannya dengan bersungguh-sungguh. Fama lada ghairihi naf'un wala darar. Jadi mulikah itu aid hu tu pada mulika, hu yang dibuang tu aid, dhamir tu jadi aid, kan? Aidun kepada siapa? Kepada fa'il yang mahdhuf. Kepada isim fa'il yang ni. Mulika tu isim fa'il. Nampak? Dia buangkan hu, dhamir. Itu antara syarat wasfun yang disebut wasfun tu. Ini bukan fa'il, itu wasfun. Dan dia berhubung dengan wasfun tu. Mana? Baik. Apa kedudukan hu? Tengok dalam i'rab di bawah. Itulah. Fa'il. Fa'il dhamir marfu'. Baik. Fama lada ghairihi naf'un wala darar. Taqdiruhu, takdirnya alladhi Allahu mulikahu fadlan. Fa hudzifatil ha, maka dihadzafkan ha. Wa kalamul musannifi, ini sedikit penjelasan dalam matan. Ada lagi yang tak jelas. Dan bermula kalam musannif yaqtadi, memberi faham, memberi arti annahu kathirun, bahwasanya ianya apa? Hazaf dhamir daripada fi'il yang tu. Hadaf dhamir wal hadfu 'indahum kathir tu, kan? Kalam musannif zahirnya yaqtadi annahu kathirun. Kathir tu merujuk kepada apa? Kathirun ni artinya hazaf a'id yang mansub dengan wasaf dan fi'il ni dia kata banyak. Zahir kalam musannif lah maksudnya. Jadi annahu, bahwasanya ia itu merujuk kepada hadful a'idil mansub bil wasfi aw bil fi'li kathir, banyak. Walaysa kadzalik, ini juga al intiqadat. Intiqad ni mana komplain lah, kan. Sebenarnya dia kata, Ibn Akhir kata bukanlah sebenarnya ianya sebegitu. Bal, bahkan al-kathiru, yang banyak hanyalah hadfuhu, hazafnya minal fi'lil madhkur, pada fi'il saja. Sedangkan zahir kalam musannif menunjukkan hazaf ketika mana dengan fi'il pun banyak, hazaf ketika dengan isim fa'il wasaf pun banyak juga. Tapi tak, dia kata yang banyak ni dekat fi'il ya. Wa amma ma'al wasfi, dan adapun dengan wasaf, fal hadfu minhu qalil, hadaf darinya hanyalah sedikit. Faham? Jadi tak. Yang dia dalam matan
Ibnu Malik sebut soalannya zahir kalam musannif tu, kalam dia tu hadah ketika mana dengan fi'il pun banyak, hadah dengan wasaf pun banyak. Hakikatnya dengan fi'il saja. Wa amma ma'al wasfi fal hadfu qalil, tu tak banyak. Cuba tengok dalam matan. Wal hadfu indahum katsirun munjali, dan hadah apa? Aid yang masuk di sisi mereka itu banyak. Lagi jelas. Pada apa? Pada aid muttasil. Inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Tapi bagi ana, kita bukan nak mandai dah, kita mudah-mudahannya. Kalau ikut zahir kalam musannif tu kita boleh jawab. Bukanlah kita pandai daripada kita buat fardu taqdir. Boleh jadi apa yang disebut oleh musannif itu tepat. Sebab apa? Dia meletakkan yang banyak itu, yang dikatakan hadzaf, aid mansub itu, dia letakkan mana? Fi'il dulu ke wasah dulu? Fi'il dulu. Sebab itu dia kata aw lepas pada tu. Dia tak kata wa. Nampak? Bila kata wa bi fi'lin wa wasfin, maka maksudnya kalau atau dengan wa li mutlaqil jam'i. Semuanya, tapi dia atau dengan aw. Kita pun boleh boleh takdir sendiri. Wallahu a'lam lah, terpulang. Mana yang benar hanyalah Allah Taala yang mengetahui. Fa in kana ad-dhamiru munfasilan, maka jika adalah dhamir itu munfasil, mukhalif dengan apa yang kita baca awal, muttasil tadi. Kalau dhamir itu munfasil, dhamir yang bukan muttasil, dia terasing dengan fi'il, tidak bersambung, apa hukumnya? Lam yajuzil hadfu, tidak haruslah oleh hadaf. Nahwu, contoh, ja'a alladhi iyyahu darabtah. Nampak tak? Darabtuhu dengan iyyahu darabtah. Lain tak? Lain lah. Tu iya. Dhamir tu munfasil, bercerai daripada darabta. Telah datanglah oleh orang yang iyyahu, akannya darabta ataupun darabtu. Engkau pukul ataupun aku pukul. Fala yajuzu hadfu iyyah. Dhamir iyyah, dhamir yang munfasil, bercerai daripada fi'ilnya, tak boleh. Sebab kembali kepada ini. Fi aidin muttasilin dalam matan. Bait 103. Fi aidin muttasilin, pada aid, pada dhamir yang muttasil sahaja. Habis. Wa kadzalika yamtani'u, dan demikianlah tertegah al-hadfu oleh hadaf, ay hadfu al-aid al-mansub in kana muttasilan mansuban, seandainya adalah ianya berhubung. Dia berhubung dah. Mansub dah. Tetapi bi ghairi fi'lin aw wasfin, dengan selain terus daripada kedua-duanya. Berhubung tapi dengan fi'il pun bukan, dengan sifat pun bukan. Wa huwal harfu, tiba-tiba dia connection dengan huruf. Terkeluar juga. Dhamir tak boleh buang juga. Nahwu ja'a alladhi innahu muntaliqun. Tengok contoh ni. Dia berhubung dengan huruf apa? Huruf inna. Inna huruf nasakh tu. Jadi innahu tu dia amil nasib. Dia bukan fi'il. Dia bukan wasaf, bukan sifat. Hu tu berhubung dengan dia. So kita nak buang, fala yajuzu hadful ha. Ja'a alladhi inna muntaliqun, tak boleh. Dia kena innahu muntaliqun, dia efek kepada i'rab. Wa kadzalika, dan demikianlah, yamtani'ul hadfu, apa? 37. Tertegahlah oleh hadaf, artinya tak boleh hadaf idza kana mansuban. Tengok, cek dulu. Kod ada yang kod. Alhamdulillah hari ini boleh masuk belakang. Apabila adalah ianya mansub muttasilan, itu syarat basic, syarat asas dia mansub muttasil, elok dah. Tetapi bi fi'lin naqisin, dengan fi'il naqis pula. Nahwu ja'a alladhi kanahu zaidun, telah datanglah oleh orang yang adalah ianya orang itu ialah Zaid. Nya tu kembali kepada alladhi. Itu tak boleh kata gini, ja'a alladhi kana zaidun. Efek kepada i'rab dan juga makna. Ku tu tak boleh buang. Yamtani'ul hadfu, tu dia habaqlah. Wa kadzalika yamtani'ul hadfu idza kana mansuban muttasil fi'lan naqis. Boleh tak buat ayat ni? Boleh. Hu dia tak boleh buang. Nampak?
Ja'alladzi kanahu Zaidun. Telah datanglah oleh orang yang adalah ianya alladzi ialah Zaid. Maknanya ada elemen al-hasru. Sebab apa dhamir tak boleh buang? Sebab fihi hasrun wa aqwa min ghairihi. Padanya ada elemen hasar, mana menghinggakan kat dia ya. Kita qasatkan kat dia. Weh. Ustaz. Baik. Kita ana ditulis ka annahu situ. Oh, dia tulis ka annahu. Fa in Ya, kana tu ka annahu Zaidun. kat mana? Last kali tadi. Ja'alladzi kanahu Zaidun. Tentang contoh tu salah. Sebab kalau ka annahu terkeluarlah dengan fi'il naqis tu. Kalau fi'il naqis tu kana, kalau ka annahu dia jadi contoh lain lah. Okey. Nah. Apa betul itu? Kadang-kadang anta cetakan mana? Ana pakai dua ni, ada yang Arab, ada yang terjemahan. Ada yang Arab, ada yang terjemah. Jadi berhati-hatilah sebab biasalah dia bila banyak cetak dan banyaklah dia punya ni. Dia begini, Ibnu Aqil ni Matan Alfiyah, dia syarah dia banyak. Jangankan kata syarah Ibnu Aqil, Matan Alfiyah ni. Syarah Ibnu Aqil tu pun matan dia dah cetakan tu berbagai-bagai. Ada anak dengar Tuan Guru anak kata hampir 400 yang mensyarahkan Matan Alfiyah. Banyak sungguh. Jadi kalau satu-satu cetakan tu kita kata kita ambil syarah Ibn Aqil saja, cetakan dia macam-macam juga. Jadi mesti ada ni. Jadi kita kena ada banyak tu sebab kita nak compare. Tapi di sini kita boleh faham sebab dia kata fi'il naqis. Jadi kalau kata ka'annahu tu tak betul lah. Jadi ja'alladzi kanahu Zaidun. Gitu nah. Baik. Terima kasih lah. Baik, tolong take note lah siapa-siapa yang cetakannya ada tersilap. Cetak lain. Baik. Kemudian bait yang seterusnya kita baca juga, kemudian cukup masa kita berhenti, kita sambung besok. Nak rasa kita seminggu dah ni mausul. Canggih mausul jangan main-main. Mausul lagi ni. Ini dua bait yang terakhir nak rasa insya-Allah. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر لما فرغ. Kita terjemah dulu. Kadzaka, dan demikian itulah. Demikian itu apa? Hadfu, maknanya hadful a'id. Kita dalam tajuk besar kita, isunya nak hadafkan a'id ni. Kita dah lalui hadaf a'id yang marfu'. Nampak? Abuhu muntaliqun. Huwa abuhu muntaliqun. Isu dia. Kita dah lalui hadaf a'id yang mansub. Ja'alladzi darabtuhu, boleh tak boleh kalau mana. Sekarang kita masuk isu hadful a'id al-majrur. Ini hadaf a'id yang majrur. Kadzaka hadfu ma bi wasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Maknanya setiap satu sama ada hadaf a'id pada marfu', hukum dan juga kaedahnya berbeza. Hadaf a'id al-mansub, hukum dan kaedahnya berbeza. Begitulah hadful a'id al-majrur, hukum dan kaedahnya lain-lain dan tak sama. Canggih sungguh. Lain-lain. Jadi ana sarankan kita hafal ni matan Alfiyah Hanifah, kena hafal habis. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Qalahu Ibnu Aqil. Ibnu Aqil kata macam tu. Demikianlah menghadaf ay hadful a'id al-majrur ma biwasfin khufida, dalam bentuk wasaf yang khufidha, itu maksud khufidha tu a'id majrur lah, a'id makhfud. Nampak dia guna istilah khufidha pula. Masa mana majrur, masa mana makhfud? Majrur ialah mazhabul basriyin, makhfud ialah mazhabul, istilah dia mazhabul kufiyin, mazhab Kufah.
berkelahi panjang. Banyaklah kalau isu kalau nak cerita daripada bergaduh ni. Pergaduhan itu bukan benda yang negatif, tapi menyuburkan suasana keilmuan di zaman itu, sehingga kita dapat tasawuf dan talaqi apa yang mereka bincangkan. Bayangkan zaman itu orang tak main Facebook kita, oleh kerana banyak laman sosial ni, kita gadget banyak, kita main benda-benda ni lah. Jadi otak kita tak sibuk dengan ilmu. Nak kumpul antum ni pun nampak betul lah. Jadi alhamdulillah kita ada ruang untuk kita fokus tarkis kita punya otak dan minda kepada ilmu. Jangan sampai tak ada langsung. Kita faham zaman sekarang ni tak dapat tidak lah benda-benda handphone, gadget apa semua ni, tapi jangan terlalu. Terutamanya anak-anak kita yang muda-muda ni, yang umur 18, 19, 20 ni, yang perjalanan keilmuan tu masih jauh lagi, letakkan betul-betul di landasan. Kalau kita tengok perbahasan ulama-ulama dulu antara dua school of thought ni, meriah sungguh. Sampai sehinggakan duk bincang kan. Kita yang kita belajar tu kadang-kadang kita tak ada khilaf lah. Kalau khilaf memang pening kepala lah. Kan, peringkat PMR dulu ni, SRP, SPM, STAM pun kita tak mau cerita sangat khilaf-khilaf ni. Tapi oleh kerana muqarrar STAM tu dah masuk Ibn Aqil, maknanya dia mengajar kita orahan universiti ni kena terbuka minda. Kita tengok dalam isu ni, dua school of thought ni, Kufah dengan Basrah bincang. Hatta kan, jitu hatta tukrima Zaidan, contohnya hatta lah, jitu aku telah datang, hatta tukrima, ini contoh. Hatta tu, adakah yang menasabkan fi'il setelah hatta itu dia ataupun bi'an mudmarah, itu pun dibincang, punyalah dahsyat. Hatta tukrima ke, dia nasabkan tukrima, asalnya tukrimu, dengan diri dia sendiri, au bi'an mudmarah wujuban, itu dibahaskan oleh Al-Kufiyun wal-Basriyun. Ulama Kufah kata diri dia hatta tu yang menasabkan hatta tukrima, kalimah tukrima. Yang puak-puak Basriyun kata mansub bi'an mudmarah wujuban. Dua benda tu ya. Bincang pumpang. Akhirnya timbul kitab berjela-jela, berjilid-jilid, berjuzuk-juzuk. Banyak lagi lah. Kalau dalam satu isu, ada satu kes lah dalam perbahasan satu statement Ibnul Ambari. Kalau munaqasyah antara dua school of thought ni, Al-Basriyun dia keluar sampai 5-6 hujah. Al-Kufiyun ni cukup lah macam kaedah kita sebut kemarin lah kan. Macam kita sebut kemarin lah, Al-Basriyun la yuthbituna al-qa'idah illa bikathrati syawahid. Amma Al-Kufiyun yuthbituna al-qa'idah hatta walau bisyahidin wahid. Jadi kita kena faham dia punya school of thought. Parah, cukup dah masa tembak-tembak. Kita berhenti di sini dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pejuang mujahid lughah dan pada pencinta ilmu bahasa Arab. Kata musannif, wa kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Kadza alladhi jurra bimal mawsula jar kamurra bil ladzi marartu fahuwa bar. Wallahu a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.